Dalam video ini, Anda akan melihat segala-galanya daripada kalus subunggol yang besar sehinggalah hasil pemakaian benang titanium selama 2 bulan penuh. Tapi sebelum itu, mula-mula kita lihat keadaan asalnya. Saya buka stoking dan tunjukkan bagaimana rupa benang titanium selepas 2 bulan penuh. Dan di dalam gambar kecil itu, saya tunjukkan hasilnya hanya selepas 12 hari. Sejujurnya, model saya agak keterlaluan memakai benang titanium itu. Tetapi, di sisi lain, saya akan berpeluang untuk tunjukkan kepada Anda bahawa komposit ini memang sangat kukuh. Seperti yang Anda lihat, benang titanium itu memang sudah banyak bergeser ke bawah, dan kuku pun sudah banyak tumbuh. Tetapi walaupun begitu, komposit itu masih kekal di kukunya, dan itu adalah hasil yang baik. Berita buruknya ialah, benang titanium itu berfungsi dengan baik, dan kuku itu memang terbuka dengan agak ketara. Dan soalan yang logik, apa yang akan berlaku dengan kuku-kuku ini sekarang? Sejauh mana ia teruk? Hari ini kita akan menggunakan gel polish satu fasa supaya tidak menyebabkan kuku-kuku ini melengkung lebih lagi. Dan saya akan terus menceritakan kisah tentang bagaimana dan apa yang berlaku di sini. Sudah tentu, saya tidak akan melepaskan peluang untuk menyebut bahawa saya bekerja dengan mesin Dr. Alex SP 130. Ini adalah mesin yang telah saya gunakan selama beberapa tahun, dan ia tidak pernah mengecewakan saya. Ia malah tanpa berus dan senyap, dan juga boleh ditukar mode semasa digunakan. Ia sangat mudah. Sementara saya bercerita tentang Alex, saya sudah sempat menanggalkan benang titanium. Seperti yang Anda lihat, ia sangat mudah dilakukan. Mula-mula dengan mata pemotong karbida, saya sedikit memotong bebola itu. Kemudian, saya mengeluarkan benang titanium itu sendiri dan seterusnya membuang komposit, yang langsung tidak memerlukan sebarang cecair persediaan, dan juga mengeras hanya dengan lampu suluh biasa. Untuk rawatan, saya akan gunakan bedak tok dari Domex Photostop. Ini adalah produk yang saya gunakan setiap kali dalam pedicure, dan ia mempunyai aroma mentol yang menyenangkan. Ia juga memudahkan kerja. Ia memudahkan dan melindungi saya semasa bekerja dengan mata pemotong berlian. Mari kita mulakan dengan kutikula. Saya akan menolaknya menggunakan pusher berbentuk anatomi. Ini adalah salah satu pusher kegemaran saya. Ia mempunyai hujung yang lembut dan selesa, berbentuk bulat, tidak mencalarkan, dan sangat selesa untuk pelanggan. Dan di sebelah satu lagi, ia mempunyai yang dipanggil kapak. Sekarang saya tunjukkan kepada Anda bagaimana rupa lipatan kuku kita. Di sini kuku sudah terbuka, tetapi ia masih bergesal dengan kulit dan menyebabkan pembentukan kulit kering yang banyak dan tidak diperlukan. Dengan menggunakan curette, sekarang kita akan korek sedikit di situ. Saya tahu Anda sangat suka video seperti ini. Sejujurnya, saya sendiri pun suka. Bila saya edit video, kadang-kadang saya sendiri pun boleh terleka tengok. Jadi, apa yang kita ada di sini? Terdapat banyak kulit yang termampat seperti getah keras. Bukan keras sangat, tapi lebih kepada kulit seperti getah yang masih melekat pada kulit. Jadi, ini bukan sekadar kandungan di bawah kuku, tetapi inilah sebenarnya kapalan itu. Di sini saya sengaja rakam dengan kamera makro supaya Anda boleh lihat dengan lebih jelas. Anda boleh nampak bagaimana rupa kapalan di sekitar atau di bawah kuku. Kita anggap saja ia sebagai kapalan gabungan, sebab sebenarnya susah nak namakan semua ini. Yang penting, ia mengganggu. Yang penting, ia tak cantik. Dan yang paling penting, perkara ini memang perlu dihilangkan. Bukan sahaja secara mekanikal, tetapi juga dengan cara mengurangkan beban. Itulah sebabnya kita memasang sistem koreksi. Selain itu, Anda juga perlu beri nasihat pencegahan kepada pelanggan Anda. Dan sebagai spoiler, ia tidak selalu berkesan. Dan selalunya mereka tidak melakukan apa-apa untuk itu. Tetapi, sebagai pakar, kita tetap meneruskan kerja kita dan melakukan semua manipulasi yang diperlukan. Dalam kes ini, saya sudah bersedia dengan pinset khas. Saya akan tunjukkan gambar di sini dan terus terangkan tentang pinset itu. Di hujungnya terdapat gigi khas yang membantu kita bekerja dengan elemen seperti ini. Maksudnya, pinset Anda tidak akan mudah tergelincir. Bagi saya, ini memang satu keperluan, terutamanya bila bekerja dengan tepi kuku yang masuk ke dalam kulit, atau situasi seperti yang kita ada sekarang. Dalam kes ini, seperti dalam video. Sebab memang tak boleh dicapai dengan apa-apa alat lain. Dan sebenarnya, hanya memotongnya dengan pemotong kuku bukanlah pilihan yang terbaik sebab kita perlu keluarkan, putarkan dan bersihkan kalus ini dulu dengan menggunakan mata gerudi berlian. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana saya akan lakukan. Dan hanya selepas itu, jika ada sesuatu yang benar-benar sukar untuk dikeluarkan, barulah boleh dipotong. Tapi, hari ini saya akan gunakan hanya mata gerudi sahaja. Saya tunjukkan bahagian kedua kepada Anda. Di sini sebenarnya, penebalan kurang berlaku kerana jari itu sendiri tidak menghadap ke atas dengan bahagian tepi ini. Maksudnya, di sini masalahnya ialah jari itu dipusingkan dan menerima beban serta geseran maksimum secara langsung. Saya sudah ambil mata gerudi berlian. Saya punya yang bertanda biru. Dan di sini, dengan rakaman makro yang lebih dekat, saya cuba tunjukkan kepada Anda bagaimana proses pembersihan ini berlaku. Pergerakan saya di sini memang agak kekok, tapi beri saya sedikit kelonggaran sebab saya bekerja melalui kamera video. Maksudnya, saya tidak melihat jari itu secara langsung, saya tengok melalui lensa. Supaya Anda tetap boleh lihat proses ini. Dan seperti yang Anda lihat, kapalan di sekitar kuku ini masuk terus ke dalam, betul-betul ke dalam kulit.
Dan sebenarnya ia sangat mirip dengan kapalan berakar, cuma bezanya ia terbentuk bukan di satu titik tertentu di tapak kaki, tetapi betul-betul di tepi kuku. Maksudnya, ia sebenarnya masuk ke dalam dengan bahagian yang seperti getah itu. Dan dalam kes ini, tugas kita adalah untuk menarik kulit di sekeliling kuku dengan berhati-hati dan membersihkan semuanya dengan sangat lembut dan teliti. Yang paling penting, jangan berlebihan. Sebab bila kita menyikir, sentiasa rasa macam tiada penghujungnya. Seolah-olah ada kapalan tanpa had yang boleh dikikir sampai bila-bila. Sebenarnya, itu sama sekali tidak benar. Jadi, kita mesti tahu bila masa yang sesuai untuk berhenti. Kerana tugas utama kita hanyalah membuang kulit kering yang tidak diperlukan, manakala kulit yang masih hidup dan sihat sudah tentu tidak patut disentuh sama sekali. Kerana ini boleh menyebabkan kesan sebaliknya, dan kulit pelanggan anda akan semakin menebal. Jadi, pembersihan secara fanatik hingga insta bersih dan kulit sekeliling kuku nampak sempurna itu hanya untuk menjual anda kursus yang hebat, bukannya untuk memastikan pelanggan anda bebas daripada masalah. Dalam kes ini, saya juga menggunakan pemotong khas untuk menunjukkan bagaimana saya membersihkan, boleh dikatakan bahagian penjuru. Ya, sudut tidak boleh dipotong. Dan sudut yang masuk ke dalam kulit juga tidak boleh dibulatkan. Tetapi, bahagian yang kekal di luar dan di atas, kita perlu licinkan sedikit supaya tiada bahagian tajam yang tertinggal. Ini adalah perkara yang sangat penting. Sejujurnya, untuk menerangkan perkara ini dengan mudah kepada seseorang yang hanya peminat pedikur dan memotong kuku sendiri memang agak sukar. Jadi, percayalah pada kata-kata saya, bahagian sudut perlu dirapikan dengan berhati-hati seperti ini supaya ia tidak menusuk ke dalam lagi. Ini tidak bermakna anda perlu meninggalkan bentuk segi empat di sini. Saya sudah beralih ke mata pengisar yang lain. Dalam kes ini, saya sekali lagi menggunakan mata pengisar bertanda biru, tetapi kali ini bentuknya seperti api dengan hujung yang tajam. Dengan ini, saya boleh memperkemaskan dengan lebih tepat. Dalam kes ini, apabila kita bekerja dengan kulit seperti ini, yang agak bergetah dan sangat menebal, saya cadangkan untuk menggunakan mata pengisar berlian dengan takikan biru, hijau atau ungu. Saya menggunakan jenama kemis dalam kerja saya, seperti biasa. Saya juga mengesyorkan untuk menetapkan kelajuan yang agak tinggi. Ini diperlukan supaya kulit bergetah pada bahagian kapalan ini dapat melekat pada salutan berlian mata pengisar anda dan betul-betul tersilak keluar. Kerana pada kelajuan rendah, malangnya, anda tidak akan dapat hasil seperti itu walau sekuat mana pun anda cuba. Hari ini, saya ingin tunjukkan kepada anda sebanyak mungkin kerja. Sebab itu, video ini panjang. Saya tahu ada ramai orang yang memang suka sangat dengan elemen visual seperti ini. Mungkin dalam kerja-kerja seperti ini apabila proses pembersihan dan pengeluaran berlaku. Jadi, ini saya tunjukkan juga proses rawatan jari kedua dengan mata penyisar pertama yang sama seperti tadi. Dengan jalur biru, saya juga menggilap permukaan part kuku itu sendiri, merawat lipatan sisi kuku dan merawat jari itu dari semua sudut. Secara keseluruhan, saya bekerja di semua bahagian yang boleh dicapai dengan mata penyisar ini. Ia sangat berkesan untuk semua bahagian. Saya juga boleh menggosok di bahagian hujung kuku yang bebas. Tapi saya akan percepatkan sedikit bahagian video ini sebab ia boleh berlarutan tanpa henti. Sebenarnya saya mengambil masa yang lama dengan model ini sebab bila saya buat rakaman, ramai yang tanya berapa lama masa yang diambil untuk proses ini. Sebenarnya memang mengambil banyak masa sebab semasa rakaman, saya duduk dan pilih beberapa babak, fikir macam mana nak tunjuk dengan lebih baik supaya orang lebih senang untuk menonton. Walaupun begitu, pada masa itu memang tak selesa langsung dan sebab itu masa kerja jadi lebih lama. Sebab bila duduk dengan selesa, seperti di kerusi yang sesuai, di tempat duduk yang selesa. Saya masih belum ada set yang lengkap sebab saya sekarang masih dalam proses membina sekolah saya sendiri. Dan untuk itu, saya telah membeli peralatan yang sangat-sangat hebat. By the way, tentang kerusi, saya sudah ada ulasan di saluran YouTube saya. Seperti biasa, sambil bercakap, saya dah menyimpang jauh dari topik asal. Dan di sini, sebenarnya, saya sudah mula ke bahagian pemotongan. Dalam kerja, saya gunakan gunting kegemaran saya. Ini adalah S04J daripada Nippon Nippers. Ini model yang mempunyai hujung melengkung dan ia memang sangat sesuai untuk digunakan di bahagian sinus. Saya memang rasa gunting dengan hujung lurus tidak begitu serba boleh dan tidak begitu lincah, terutamanya bila berkaitan dengan pedikur. Pada pandangan saya, untuk pedikur, sama ada anda perlu gunakan pemotong kuku yang anda tahu cara menggunakannya. Jika anda tiada kemahiran itu, ambillah gunting yang mempunyai hujung melengkung. Dengan itu, anda akan dapat hasil yang baik di bahagian sinus dan potongan akan menjadi licin serta rata. Potongan itu, saya sentiasa menggilapnya juga. Untuk tujuan itu, saya suka menggunakan mata gerudi berlian dengan diameter besar. Saiz 50 atau mungkin 60 jika anda jumpa. Tapi dalam kes ini, saya menggunakan mikrofon biru. Saya sangat suka dan jumlah putaran di sini adalah rendah. Saya ulangi, saya bekerja dengan Dr. Alex SP, SP 130. Ini adalah yang paling premium dalam barisan mereka. Dan ia sangat sesuai untuk manicure atau pedicure menggunakan mesin. Jumlah putaran yang saya gunakan sekarang ialah 6,000. Sementara itu, kami sudah sediakan semuanya. Saya sudah letakkan pemisah dan sekarang kita akan sapukan gel satu fasa. Saya akan menggunakan jenama ZZ Color. Mula-mula saya ambil dehydrator.
Penting untuk sapukan dengan sangat-sangat nipis. Dan kita pilih warna. Model saya pilih nombor 25. Ini warna yang sangat sukar dan ia sangat sukar untuk disapu, terutamanya jika anda bekerja dengan sistem satu fasa. Tapi saya nak cakap, jenama ZZ Color sebenarnya dah lama sangat digunakan di salon saya khususnya. Kami dah beli sejak beberapa tahun lepas, hanya sebagai hidrofon satu fasa biasa. Saya sangat suka dengan rangkaian merah mereka. Saya juga nak cakap, walaupun pilihan pastel yang, by the way, sangat kerap dipilih oleh pelanggan, ia berfungsi dengan sangat baik. Saya sentiasa sapu gel satu fasa dalam 2 lapisan nipis. Sebab, pertama sekali tak perlu ratakan dengan gel polish, tak kisah sama ada ia satu fasa atau 3 fasa. Dan kedua, cara sapuan macam ni buat warna jadi lebih sekata. Selalu juga orang tanya saya, adakah lapisan-lapisan tu akan tertanggal antara satu sama lain? Ada satu rahsia kecil. Kalau anda nak guna gel satu fasa dalam 2 lapisan, saya carankan lapisan pertama tu jangan keringkan sampai betul-betul siap. Maksudnya, ya, saya keringkan juga. Ya, saya keringkan dia dalam lampu biasa juga. Sebenarnya, saya nak tunjuk satu alat ni pada anda. Saya ada lampu-lampu imin. Ia adalah tanpa wire. Dan lagi, ia diotakkan di atas penyangga khas terus di atas lantai. Pendek kata, memang sangat mudah untuk pedikur. Jadi, supaya lapisan satu fasa anda tidak terkopek, maksudnya supaya lapisan-lapisan tidak terpisah antara satu sama lain, anda perlu tidak mengeringkan lapisan pertama sepenuhnya. Maksudnya, jika pengeluar mencadangkan anda mengeringkan selama 1 minit, anda hanya keringkan lebih kurang 40 saat sahaja. Dan kerana lapisan pertama anda sangat nipis, anda tidak perlu risau ia tidak akan kering sepenuhnya. Maksudnya, semuanya pasti akan kering. Tetapi walaupun begitu, masih ada sedikit rasa tidak cukup kering dan sedikit rasa melekit pada lapisan pertama gel satu fasa itu. Sebenarnya, ini sangat membantu anda mengatasi ketakutan terhadap pengelupasan. Tetapi untuk lapisan kedua, saya cadangkan anda keringkan betul-betul hingga habis. Seperti biasa, untuk lapisan pertama dan kedua, saya akan gunakan brus halus untuk membantu. Dan pastikan saya keringkan dulu dengan lampu kecil. Untuk nangka berjaga-jaga, saya sentiasa keringkan gel satu fasa, bukan selama 60, tetapi 100 hingga 120 saat, supaya kilauan kekal sampai habis. Seterusnya, fas sedikit pada hujung kuku, sapukan minyak dan semuanya sudah selesai. Di sini saya rakamkan 1 jari untuk tunjukkan kepada anda. Yang selebihnya saya warnakan di luar rakaman supaya lebih cepat. Seperti yang saya sebutkan tadi, rakaman saya memang selalu sangat-sangat lama. Saya cuba rakam 1 jari sahaja. Dan selepas itu, saya tunjukkan kepada anda hasil yang sudah siap sepenuhnya yang anda boleh lihat sekarang dalam video ini. Ya, bukan insta kuku. Ya, bentuknya bukanlah super-super segi 4 yang sempurna. Tapi, ia adalah bentuk anatomi. Dan ya, kalau ada yang perasan, model ini memang sudah datang dengan kuku yang dipotong seperti bumbung rumah. Jadi bentuk kuku itu kami rapikan sebaik mungkin. Tetapi pada ibu jari, kami buat bentuk yang sepatutnya ada di situ. Di sini memang tidak pernah dan tidak sepatutnya ada bentuk segi 4 pada jari kaki ini. Kerana bentuk yang betul adalah seperti ini. Sedikit bulat dan bujur.